Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah SWT, dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keinsafan dan juga ketakwaan pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan termasuk di kalangan orang-orang yang bertuah masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita bersama-sama dengan Institut Dato' On dalam program Ihya Ramadan Saujana Talk, yang mana kita hendak mengupas sedikit perkara-perkara yang berhubung kait dengan Ramadan, yang berkait dengan diri kita ketika kita menjalani ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya kerana segala bentuk keistimewaan, kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Maka tidak hairanlah dalam satu riwayat yang masyhur, bagaimana ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat Nabi yang terdahulu dan juga para nabi juga, ada di kalangan mereka yang rasa cemburu dengan kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang agak masyhur, satu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, menyatakan satu perkara, wahai Jibril, boleh tak aku nak menjadi nabi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Jibril menyatakan, wahai Musa, sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cuma ada satu nabi saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sama macam umat nabi yang lain. Umat Nabi lain, Bani Israel contohnya, ramai Nabi dan Rasul diutuskan kepada mereka, dan mereka pun banyak juga membunuh Nabi-Nabi mereka. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia cuma ada satu Nabi saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar keadaan tersebut, maka Nabi Allah Musa alaihissalam menyatakan, wahai Jibril, kalaulah aku tak boleh jadi Nabi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka izinkanlah aku untuk menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa sampai begitu sekali keadaannya? Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan. Tidak dimiliki kemuliaan tersebut kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang digelar sebagai Sayyidul Anbiya, iaitu penghulu kepada segala nabi. Dan pastinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapat tempias kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan Ramadan ini, kenapa saya katakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan? Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di kalangan mereka-mereka yang banyak mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang bulan Ramadan, malah 2-3 bulan sebelum datang Ramadan, pada bulan Rejab, mereka dah rasa excited nak menyambut Ramadan. Mereka bercerita tentang Ramadan, mereka bercerita tentang hikmah Ramadan, mereka tak sabar nak melakukan ibadah yang berlipat kali ganda pada bulan Ramadan. Sehingga keadaan tersebut Nabi SAW perasan, dan akhirnya Nabi SAW mengajar kepada para sahabat Nabi satu doa yang sangat masyhur, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa keadaan ini berlaku, tuan-tuan? Bulan Ramadan penuh dengan keistimewaan. Memang kalau dilihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat secara mata kasar ada kekurangan-kekurangan yang pada pendapat kita itu satu kekurangan, tapi dia merupakan tanda-tanda keadilan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari sekalian, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ni umurnya tak panjang. Kira-kira 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, adalah sikit-sikit 90 tahun, kadang-kadang 100 tahun, jarang-jarang 110 tahun, sikit-sikit, ni Piramli kata. 120 tahun dah dikaji-kaji dah umurnya. Kenapalah umurnya panjang, makan apalah agak-agaknya begitu. Jadi umurnya tak panjang, kerana mengikut sebagai pendapat,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada meminta kepada Allah Subhanahu taala supaya umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni umurnya tak panjang sangat seperti mana umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi Allah Hud alaihi salam umurnya panjang 1000 tahun. Umat Nabi Allah Saleh alaihi salam sampai 600 tahun. Umat Nabi Allah Nuh alaihi salam pun hampir 1000 tahun. Umat Nabi Allah Zulkifli 3000 tahun. Dan keadaan tersebut menyebabkan kita lihat secara kasarnya seolah-olah macam umat-umat Nabi terdahulu umurnya panjang, maka banyaklah amal ibadah yang mereka boleh lakukan. Tapi kenapa umat-umat Nabi lain cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sinilah saya ingin memberi jawapan bahawa walaupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umurnya tak panjang, tetapi ganjaran bagi setiap amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan dilipat kali gandakan. Malah pada bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, makin banyak, makin maraklah ganjaran-ganjaran yang Allah SWT akan berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai satu ketika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Qadar bahawa malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berdasarkan kepada kisah peristiwa Isra Mi'raj juga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat syariat untuk menunaikan solat ke atas umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 waktu solat. Akhirnya berlaku tawar-menawar dan akhirnya jadilah 5 waktu yang kita lakukan dan kita laksanakan pada hari ini. Tapi tidak ada apa-apa pandangan pun, tidak ada mana-mana riwayat menyatakan bahawa solat 5 waktu kita itu memadamkan pahala 50 waktu solat. Maknanya tuan-tuan, setiap satu amal yang kebajikan yang kita buat, Allah SWT akan ganjarkan dengan 10 kali ganda paling kurang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni umurnya pendek, tapi setiap amalan digandakan kepada 10. Dalam hadis, riwayat hadis yang berkait dengan bulan Ramadan, dilipat kali gandakan antara 10 hingga 700 kali ganda. Ini pada bulan Ramadan yang akan dinikmati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka melihat betapa hebatnya ganjaran yang Allah SWT beri. Allah Ta'ala bagi hadiah pada bulan Ramadan ini, maka dinanti-nantilah oleh para sahabat Nabi dan juga orang-orang beriman. Maka sudah pastilah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepatutnya mengambil peluang yang sama, menikmati kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini datang setahun sekali saja. Maka pentarbihan pada bulan Ramadan ini sepatutnya diisi dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya, agar kita tidak termasuk di kalangan orang yang rugi. Kerana ingatlah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki satu mimbar masjid. Ketika dia naik ke mimbar, langkah pertama Nabi jawab, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi naik ke tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi naik ke tangga yang ketiga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan amin. Selepas saja solat, maka sahabat Nabi berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa naik tangga pertama sebut amin, naik tangga kedua sebut amin, naik tangga ketiga sebut amin? Maka Rasulullah SAW menyatakan, ketika aku sedang menaiki tangga mimbar ini, datanglah malaikat Jibril membawa 3 doa. Yang mana ketiga doa itu adalah doa untuk doa yang bersifat pembinasaan kepada umat aku. Iaitulah doa yang pertama ketika Jibril alaihissalam menyatakan, ya Allah, bagi umat Nabi SAW ini, apabila datang, cilakalah, binasalah bagi orang yang apabila datangnya bulan Ramadan tetapi mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW sebut amin. Maknanya Nabi bersetuju dengan doa tersebut. Kerana apa? Bulan Ramadan adalah peluang yang sangat besar, yang banyak, tetapi rugi bagi umat Nabi Muhammad tidak mengaut ataupun mendapatkan peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah SWT. Kerana setiap amal kebaikan, kita membangunkan puasa, kita berpuasa, kita membangunkan malam kita dengan amal-amal ibadah, kita jaga mulut kita, kita menahan lapar dan dahaga, semuanya itu membawa kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambih atau kama qala Rasulullah SAW, siapa yang membangunkan, siapa yang menghidupkan Ramadan, maka mereka ini akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ini adalah peluang yang Nabi SAW nak kita ambil, yang nak kita ni dapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita menghidupkan Ramadan, dan kita menunggu Ramadan ni dengan penuh
kesabaran hinggalah ke akhirnya. Sahabat-sahabat Nabi jumpa Ramadan gembira, dan nak berakhir Ramadan sahabat-sahabat Nabi rasa sedih. Kerana apa? Peluang-peluang itu semakin lama semakin meninggalkan mereka, dan mereka terpaksa menunggu lagi Ramadan yang akan datang. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kita tahu setiap satu amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan Allah Taala gandakan dengan 10 kebaikan. Jadi sekali dalam setahun Allah Taala peruntukkan ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan pada bulan Ramadan ini bukan saja dilipat kali gandakan hingga 700 kali ganda setiap amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tetapi kalaulah mereka dapat berpeluang berjumpa dengan Lailatul Qadar, mereka ini akan dapat dilipat kali gandakan lebih daripada itu, yang disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita solat satu malam macam kita buat amalan 1000 bulan, kira-kira 83 tahun, 84 tahun. Kalaulah kita hidup 30 tahun, mungkin dah 20 kali dah kita jumpa Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar kita solat 2 rakaat, seolah-olah macam kita sembahyang seolah-olah kita solat 1000 bulan punya. Maknanya 84 tahun. Kalau 10 tahun, maknanya kita dah dapat 840 tahun punya cerita, tuan-tuan. Jadi umat Nabi lain pendek umurnya, tapi umat Nabi lain umurnya panjang, tetapi ganjaran pahala sedikit. Tapi umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tetapi ganjaran bagi setiap amalannya banyak, pahala yang mereka akan dapat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dapat lihat pada bulan Ramadan ini kelebihan-kelebihan Allah SWT berikan kepada kita. Dalam satu riwayat, bagi orang-orang yang berpuasa pada siang hari, dan mulut orang yang berpuasa di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihan ini tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Kerana apa? Orang yang berpuasa menjaga lidahnya, maknanya mulut sentiasa tertutup. Bau mulut tu datang daripada perut yang kosong. Maka bau busuk yang datang daripada mulut orang yang berpuasa itu, dia lebih harum berbanding dengan kasturi, maknanya lebih harum daripada kasturi, kerana kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini, mereka akan diampunkan dosa-dosanya. Bukan saja pada Lailatul Qadar, tapi mereka juga akan diampunkan dosa-dosanya. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita rebut peluang sungguh-sungguh. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aminkan, celakalah, binasalah orang yang datangnya bulan Ramadan dan berakhirnya Ramadan tetapi mereka tidak mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Nabi nak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam grab peluang tu, tangkap peluang itu, supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan apa juga amalan kebaikan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, maka ada lagi saki-baki hari yang kita akan nikmati pada bulan Ramadan ini yang belum tentu pada tahun depan kita akan dapat nikmati. Maka orang kata pulun sungguh-sungguh ibadah tu, buat sehabis baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan penuh kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kita syafaat baginda ketika kita berada di padang mahsyar kelak, disebabkan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah perkara yang disuruh ataupun yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadikan panduan kepada kita bersama. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita faham pada siang hari bulan Ramadan kita berpuasa. Hikmah orang berpuasa ini, baginda Nabi SAW menyatakan bahawa walaupun umat Nabi SAW melakukan kebaikan, diganjarkan pahala 10 hingga 700 kali ganda. Yakin dan percayalah, Nabi SAW melanjutkan bahawa kecuali berpuasa. Maknanya berpuasa ni, Allah kata puasa tu aku yang punya. Begitu. Maknanya kalau hari tu kita puasa sungguh-sungguh lah, tak ada mengumpat lah, tak adalah buat fitnah sana sini, kita tak membawang, kita tak membebel kat suami kita, kita tak maki orang. Hari tu sungguh-sungguh puasa kita penuh ikhlas kerana Allah SWT. Allah kata aku nak bagi dia 1 juta pahala. Boleh tak? Tidak mustahil bagi Allah SWT untuk berbuat demikian. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW, kelebihan yang diberikan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan pada bulan Ramadan ini juga, kalau kita lihat sebenarnya dihidupkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sahabat-sahabat Nabi bukan saja nak mereka saja, diri mereka saja, tapi mereka mengejutkan anak isteri mereka untuk sama-sama menyertai ibadah, pesta ibadah pada bulan Ramadan Al-Mubarak.
Kalau kita kenang dulu-dulu ramai anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita dulu kadang-kadang dia jadi orang yang tukang kejut orang bangun sahur. Kejut bangun sahur. Dia pergi ambil tin kosong, diikat sambung-sambung, dia letak belakang basikal. Malam waktu sahur pukul 4.30, pukul 5 pagi, dia dah kayuh dah ramai-ramai. Bunyi bising itulah yang mengejutkan orang-orang yang bangun sahur. Dia pun dapat pahala. Dapat pahala apa? Dapat pahala yang berlipat kali ganda, 10 hingga 700 kali ganda, kerana menjadi sebab kepada bangkitnya orang-orang Islam masyarakat di sekitarnya pada ketika itu untuk bangun sahur. Sedangkan sahur ini, siapa yang sahur, itulah waktu-waktu yang dimustajabkan doanya. Doa makbul ketika nak sahur. Jangan tak bangun sahur, kena bangun sahur. Kerana apa? Fadilat bagi orang yang bersahur dan juga orang yang berbuka puasa. Nak segerakan berbuka puasa pun, Nabi SAW kata dia akan dapat kebaikan yang berpanjangan. Disebabkan apa? Sebab mereka berbuka puasa di bulan Ramadan menyegerakan. Kita ingat kita lambat-lambat buka puasa itu dapat pahala lebih sikit lah. Tak, segerakan berbuka puasa itu. Nabi SAW sebab apa? Dia akan dapat pahala yang berpanjangan. Malah kalau kita lihat sebenarnya orang yang berpuasa itu, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia akan dapat kegembiraan. Kegembiraan apa tuan-tuan? Kegembiraan ketika dia nak berbuka puasa. Dia nak berbuka puasa dan juga kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, hebat banyak kelebihan bulan Ramadan tapi tidak dinikmati oleh umat-umat Nabi lain. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, berpuasalah kamu, difadukan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan, difadukan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Ini hebat. Umat-umat Nabi terdahulu pun berpuasa, umat Nabi Muhammad pun berpuasa. Tapi puasa umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini diganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Masya Allah, hebat. Marilah kita sama-sama menghidupkan Ramadan ini dengan amal kebaikan, dan kita nantikan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Ada orang nak datang Ramadan, dia dah mula rasa keluh kesah dah. Sebab apa? Alah, dah nak dekat raya dah. Nanti macam mana nak beli baju raya? Jangan fikir raya dulu. Fikir dulu yang kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi kesempatan masa ini juga saya ingin memberitahu, ada di kalangan umat Nabi SAW, walaupun mereka berpuasa siang hari, walaupun mereka buat amal ibadah pada malam hari dan seumpamanya, maka mereka ini ada di kalangan mereka yang tidak mendapat, amalan mereka ini tidak diterima oleh Allah SWT. Disebabkan apa? Disebabkan ada beberapa perkara yang sifatnya penderhakaan dan juga kemurkaan Allah SWT. Maka sebelum datangnya Ramadan ini, maka singkirkanlah, buanglah perkara-perkara ini daripada diri kita. Yang pertamanya, saudara-saudari sekalian, kenapa amal ibadah kita ditolak oleh Allah SWT? Kenapa doa kita ditolak oleh Allah SWT? Kenapa Ramadan kita tidak mendatangkan manfaat pada kita? Kenapa kita tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah SWT? Pertama, siapa yang ada ibu bapa yang ada di rumah itu, maka pastikan kita lepaskan diri kita daripada penderhakaan kepada ibu bapa. Minta maaf dengan ibu ayah sebelum datangnya Ramadan. Sebab apa? Kita nak dapat pahala Ramadan itu. Kalau tak, pahala Ramadan kita akan tergantung. Minta maaf pada ibu dan ayah yang masih hidup, yang dah meninggal dunia, pergi ziarah kubur ayah dan ibu. Bacakan doa. Kerana doa orang soleh ini akan sampai kepada kedua ibu bapanya. Ibu bapa sedang menunggu doa-doa kita bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Yang itu, jangan jadikan kita ni status anak derhaka terlalu panjang. Jumpa mak, jumpa ibu, ayah, minta maaf. Dan insya-Allah Ramadan kita akan jadi Ramadan yang baik. Yang keduanya, sekiranya kita ni ada tergolong di kalangan orang-orang yang disebut sebagai al-musahin, iaitu orang-orang yang memutuskan satu rahim. Kita rasa tak puas hati dengan orang tu, kita dendam dengan orang tu, kita rasa tak suka dengan orang tu, tak kisahlah orang tu buat apa pun dengan kita. Perkara yang kena ada dalam diri kita, jangan putuskan silaturahim. Bagi mereka yang ada permusuhan, mereka yang ada rasa tak puas hati, settlekan. Kalau ada buat salah, minta maaf. Orang tu nak maaf tak maaf tu belakang cerita. Yang penting kita dah bebaskan diri kita daripada belenggu, digantung daripada mendapat kebaikan pada bulan Ramadan. Minta maaf, jangan putuskan silaturahim. Dan yang paling penting, maafkan orang. Maafkan siapa yang buat dosa dengan kita. InsyaAllah kita akan jumpa Ramadan dengan penuh berlapang dada. Kemudian yang ketiganya, pastikan kita ini tidak termasuk di kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Buanglah perangai-perangai buruk yang menunjukkan kita ni bergantung lebih kepada makhluk, lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kerana istighfar itu boleh memadamkan dosa-dosa kita. Dan kita cuba cari amalan-amalan yang boleh melipat kali gandakan kelebihan yang bakal kita dapat. Contohnya, kita berpuasa, kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, makanya kita dapat pahala puasa. Tapi dengan cara orang tu makan makanan yang kita bagi untuk dia berbuka puasa, maka kita pun dapat pahala puasa dia. Ni hebat ni. Ni hebat bagi orang yang beriman ni. Dan banyakkanlah bersedekah, kerana sedekah ni boleh memadamkan dosa-dosa kita seperti mana air yang memadamkan api. Jadi tuan-tuan hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mengambil peluang pada bulan Ramadan yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah, yang dinantikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jangan sampai Ramadan kita, jangan sampai puasa kita, jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan itu adalah menjadi amal ibadah puasa dan juga Ramadan yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kepada kita, jadikan diri kita orang yang beruntung, menjadi umat Nabi Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat di pada mahsyar disebabkan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita menjadi orang yang menghidupkan Ramadan itu dengan penuh ketakwaan, kesabaran dan juga dengan penuh keinsafan. Mudah-mudahan kita akan dapat masuk ke dalam syurga bersama-sama, kerana keutamaan umat Nabi Muhammad adalah dia akan masuk syurga terlebih dahulu berbanding dengan umat-umat Nabi yang lain. Mari kita sama-sama masuk dalam syurga sama-sama. Kita jadi orang yang sama-sama masuk ke dalam pintu gerbang Ar-Rayyan khusus kepada orang-orang puasa, dan mereka dapat manfaat kerana kita memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saja, cukup untuk kali ini. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.